Selamat sejahtera murid-murid. Dalam rakaman ni, cikgu akan membimbing kamu semua untuk menyelesaikan masalah melibatkan wang dalam buku teks tahun 5, muka surat 117. Untuk menyelesaikan masalah, yang pertama kita perlu baca soalan, lepas tu kita cari maklumat yang penting dengan kata-kata kuncinya. Lepas tu langkah yang kedua, kita tuliskan ayat matematik kita. Dan yang ketiga, kita gunakan strategi yang boleh kita dapat untuk menyelesaikan masalah. Dan akhir sekali, kita perlu semak jawapan. Baik, kita mula. Yang ini soalan ke-11, selesaikan masalah di bawah. Dalam soalan ni, diberikan satu jadual. Jadual menunjukkan pusat jualan barangan elektrik, jenama A dan B. Okay? Harga jenama A ialah RM4,123, manakala harga jenama B ialah RM5,278. Sebanyak 23 buah mesin basuh dengan pengering jenama A dan 18 buah mesin basuh dengan pengering jenama B telah dijual dalam tempoh 6 bulan. Berpandukan jadual. Pertama, kira jumlah hasil jualan mesin basuh dengan pengering jenama A. Bahagian kedua, berapakah perbezaan jumlah hasil jualan antara kedua-dua jenama mesin basuh itu? Baik, sekarang kita pergi lihat ayat pertama, apakah maklumat yang penting? So, murid-murid sudah baca, rasanya apa maklumat yang penting? Ya, 23 buah mesin basuh jenama A dan 18 buah mesin basuh jenama B yang telah dijual dalam tempoh 6 bulan. Okey, jadi bahagian 1. Kira jumlah hasil jualan mesin basuh dengan pengering jenama A. Jadi di sini apakah yang penting? Ya, jumlah. Okey. Kalau jumlah, apa yang kita perlu buat? Baik, kita perlu tambah. Okey, nanti kita tengok adakah kita gunakan operasi tambah ya. Jadi untuk cari jumlah 23 buah, maka kita perlu tambahkan RM4,123 itu 23 kali. Ya, kalau kita tak nak tulis panjang-panjang, RM4,123 sebanyak 23 kali, maka kita boleh gunakan operasi apa? Ya, kita boleh gunakan operasi darab. Jadi untuk ayat matematiknya, kita tuliskan RM4,123. Okey, darab ya, dengan 23. Ya, kalau macam ni kita akan cari jumlah hasil mesin basuh pengering jenama A. So kita pergi tuliskan bentuk lazim kita, iaitu RM4,123. Kita guna bentuk lazim darab dengan 23. Jadi kita darab dengan sifir 3. Sifir 3 darab dengan 4 digit yang ada di atas tu ya. So, ready dengan sifir murid-murid. 3 darab 3 akan dapat 9. Yes. 2 darab 3 ialah 6. Okay. Lepas tu 1 darab 3, 3. 4 darab 3 akan dapat 12. Kita sudah habis sifir 3. Sekarang kita pergi ke sifir 20. Sekarang kita akan pergi darabkan 4 digit di atas dengan sifir 20. Cikgu nak ingatkan ya murid-murid, 2 ni berada di tempat puluh. Okey, ini tempat puluh. Jadi sifirnya nanti jawapan akan bermula di tempat puluh. Jadi 3 kali 2 jawapannya 6. 6 perlu tulis di bawah nilai tempat puluh. Okey. So lepas tu 2 darab 2 ialah 4. 1 darab 2, 2. 4 darab 2, 8. Okey, sekarang kita sudah habis sifir 2 juga. Jadi kita pergi jumlahkan kedua-dua barisan. Okey, di sini tak ada nilai sebelah sar barisan yang kedua. Jadi murid-murid boleh letakkan sifar di bawah rumah sar itu. Sekarang kita pergi tambahkan, jumlahkan kedua-dua barisan. 9 tambah sifar akan dapat 9. 6 tambah 6 akan dapat 12. Okey, masuk puluh. Next, 3 tambah 4 tambah 1 akan dapat 8. 2 tambah 2 akan dapat 4.
1 tambah 8 dapat 9. So, kita sudah dapat jawapan dah. Okey. Murid-murid semak, adakah apa kekurangan bagi jawapan ni? Ya, kita perlu tuliskan unit kita iaitu Ringgit Malaysia, RM. Jadi, salinkan jawapan kita 94,829. Jadi, apa maksud jawapan ni? Ya, jawapan ini ialah jumlah hasil jualan mesin basuh pengering jenama A. Baik. Sekarang kita pergi lihat bahagian kedua soalan ni. Berapakah perbezaan jumlah hasil jualan antara kedua-dua jenama mesin basuh itu? So, dalam bahagian kedua ni, murid-murid sila kenal pasti apa maklumat yang penting atau kata-kata kunci yang ada di sini. Yes. Perbezaan. Jadi, perbezaan. Apakah operasi yang terlibat? Ya, operasi tolak. Ada lagi ke maklumat yang penting di sini? Ya, kita nak perbezaan antara jumlah hasil ya antara kedua-dua jenama. Maksud dia kita nak cari beza antara jumlah hasil jenama A dengan jenama B. Jadi dalam bahagian soalan ni kita perlu membuat dua langkah kerja. Iaitu yang pertama, kita perlu cari jumlah hasil kedua-dua jenis jenama mesin basuh dahulu. Lepas tu baru kita pergi cari perbezaan jumlah hasil mereka itu. So untuk cari jumlah hasil jualan jenama A, kita sudah dapat dah jawapan di bahagian 1. Baik, cikgu pergi salinkan jawapan bagi bahagian 1 ke sini. Iaitu jumlah hasil jualan jenama A yang kita buat tadi. Sekarang kita perlu pergi cari jumlah hasil jualan untuk mesin jenama B. Jadi untuk mencari hasil jumlah jenama B, macam mana nak buat? Ya, sama juga kita pergi lihat harga untuk mesin jenama B iaitu RM5,278. Dan berapa buah mesin jenama B ini dijual? Ya, 18 buah. Jadi untuk mencari hasil jumlah jualan jenama B untuk 18 buah tersebut, maka operasi darab yang akan kita gunakan juga. Kita akan darab dengan 18. Jadi berapa jawapannya hasil jualan untuk jenama B, maka kita buat dengan bentuk lazim. Okay, cikgu buat di sebelah sini. So RM5,278. Kita darab dengan 18. Okey, guna kaedah bentuk lazim. So murid-murid sedia dengan sifir 8. 8 darab 8 64. So 10 tulis di atas, 4 tulis di bawah ya. Next, 7 darab 8 56. 56 tambah dengan 6. Ya, 62. Lepas tu 2 darab 8 tambah dengan 6. Ya, 2 darab 8, 16. 16 tambah dengan 6, 22. So, 22. Lepas tu, 5 darab 8 tambah dengan 2. Ya, 42. So, kita sudah habis dah sifir 8. Sekarang kita pergi ke sifir 1. Sekali lagi, jawapan kita nak tulis di mana untuk sifir 10 ni? Ya, kita mesti tulis di bawah rumah 10, iaitu di bawah digit 2. 8 darab 1, 8. Lepas tu 7 darab 1, 7. 2 darab 1, 2. 5 darab 1, 5. Jadi tempat sah bagi barisan kedua tiada nilai, maka kita letakkan sifar. Okey. Selepas tu kita jumlahkan kedua-dua baris tersebut. Mula dari rumah sah. So 4 tambah sifar dapat 4. 2 tambah 8 dapat 10. 2 tambah 7 tambah 1. Yes, 10. 2 tambah 2 tambah 1. Ya, 5. 4 tambah 5. Ya, dapat 9. Jangan lupakan unit kita iaitu RM. So, jawapan untuk jenama B hasil jualannya ialah RM95,004. Okey, sekarang kita sudah dapat jumlah
hasil jualan bagi kedua-dua jenama. Lepas tu kita perlu buat apa? Ya, kita perlu cari beza. So, beza kita nak tolak. Jadi, untuk tolak, kita nak letak jenama A dulu ke atau jenama B? Yes, kita akan letakkan jenama B tu dahulu. Sebab nombor dia lebih besar berbanding dengan jenama A. Jadi, kita akan ambil hasil jualan jenama B pergi tolak jenama A, ya. Baik. So, sekarang cikgu sudah tuliskan ayat matematik yang lengkap untuk bahagian 2 ini. So, untuk cari jawapannya, maka kita pergi gunakan bentuk lazim. So, kita akan gunakan hasil jualan jenama B pergi tolak hasil jualan mesin jenama A, 94,829. Okey. So, kita nak tolak ya, mula dari nilai tempat yang paling kecil iaitu rumah Sa. Okey. Sifar nak tolak 9, tak boleh. So, kena pinjam rumah puluh. Rumah puluh pun Sifar tak dapat pinjam. Jadi, kita pergi rumah ratus. Rumah ratus Sifar juga. Maka, kita pinjam dari rumah ribu. Okey, 5 pinjam 1 tinggal 4. Jadi 10 tu beri pinjam kepada rumah ratus. Okey, rumah ratus pinjam kepada rumah puluh tinggal 9. So, rumah puluh pergi pinjam rumah Sa tinggal 9 di rumah puluh. So, rumah Sa ada 10. 10 tolak 9 akan dapat 1. 9 tolak 2 dapat 7. 9 tolak 8 dapat 1. 4 tolak 4 akan dapat baki Sifar. Kalau Sifar tak payah nak tulis dah. Okey, rumah 10,000 pula. 9 tolak 9 dapat Sifar. Jadi, jawapan kita tinggal 171. Jangan lupakan unit kita RM, ringgit. So, jawapan kita ialah 171 ringgit. Baik, sekarang kita pergi lihat soalan B. Gaji bulanan abang ialah RM1,820.80. Abang telah membuat pinjaman pendidikan berjumlah RM27,984. Dia membuat bayaran pinjaman itu secara ansuran selama 8 tahun. 1. Berapakah bayaran ansuran pinjaman abang setiap bulan? Bahagian 2. Adakah baki gaji abang setiap bulan melebihi 1,500 setelah membayar ansuran pinjamannya itu? Tunjukkan pengiraannya. Baik, kita sudah baca. Okey. Lepas tu kita pergi buat langkah pertama, pergi cari maklumat yang penting, kita pergi gariskan kata-kata kunci kita, ya. So, ayat yang pertama, gaji bulanan abang ialah RM1,820.80. Apakah yang penting di sini? Ya, gaji bulanan, ya. RM1,820.80. Okey. Ayat yang kedua, abang telah membuat pinjaman pendidikan berjumlah RM27,984. Jadi, apakah yang penting di sini? Yes, pinjaman pendidikan RM27,984. Seterusnya, ayat ketiga. Dia perlu membayar pinjaman itu secara ansuran selama 8 tahun. Jadi, apakah yang penting di sini? Ya, bayaran pinjaman ansuran 8 tahun. Okey, bahagian 1. Berapakah bayaran ansuran pinjaman abang setiap bulan? Apakah yang perlu kita buat? Apakah yang perlu kita carikan? Ya, kita nak cari bayaran ansuran abang setiap bulan. Okey, setiap bulan. Di sini memberitahu kita operasi apa yang terlibat. Ya, kita nak cari 1 bulan. Ya, kita gunakan operasi bahagi. Jadi, dia nak tanya ansuran pinjaman. Kita pergi cari maklumat yang ada pinjaman. So, berapakah pinjaman yang abang buat? Iaitu RM27,984. Ya. So, untuk bayar selama 8 tahun. Dan kita nak bahagi. So, kita pergi tuliskan ayat matematik kita. Kita ada RM27,984
Okey, setiap bulan kita nak tahu setiap bulan, maka kita guna operasi bahagi. Tetapi dalam ayat di atas tu, maklumat dia bagi kita 8 tahun, bukan bulan. Sekarang kita nak cari bulan. Jadi, apa yang perlu kita buat dahulu? Ya, kita kena tukarkan 8 tahun tu kepada bulan. Macam mana kita nak tukarkan tahun kepada bulan? Ya, kita kena gunakan operasi darab. Iaitu 8 darab dengan 1 tahun ada 12 bulan. Maka kita kena darab dengan 12. Tadi dah kata kita perlu tukarkan tahun kepada bulan. Langkah ini perlu buat dahulu. Jadi kita akan gunakan simbol kurungan ini untuk menyelesaikan bahagian tukar tahun kepada bulan. Ini perlu buat dahulu. Lepas tu baru kita ambil jumlah pinjaman pergi bahagi dengan 8 tahun tersebut. Okey, maka kita akan dapatlah jawapan bayaran ansuran untuk setiap bulan. Baik, sekarang kita pergi bahagikan. So, kita akan dapat 27,984 akan bahagi dengan 96. Jadi, setiap bulan kena bayar berapa? Sebelum kita boleh bahagi, maka murid-murid perlu buat sifil 96 dahulu. Sekarang cikgu sudah buatkan sifil 9 dan 6. Sekarang kita pergi gabungkan sifil 96. Jadi yang satu ni 6 kita salin, rumasa kita salin, yang 10 kita tambahkan. 9 tambah sifar, di sini sifar, so akan dapat 9. Lepas tu untuk 2 pula, digit 2 sa itu kita salin. Dan 50, 18 tambah 1, kita akan dapat 19. Untuk nombor 3, rumasa 8 kita salin dahulu. 50, 27 tambah 1 akan dapat 28. Okey, untuk nombor 4, darab 96. Apa jawapan kita? Rumasa 4 kita salin. 50, 36 tambah 2 dapat 38. Jadi jawapan akan dapat 384. Okey, 5 darab 96 pula. Okey, sa sifar kita salin. 45 tambah 3 dapat 48. Jadi jawapan kita akan dapat 480. So itu caranya kita nak gabungkan sifir 9 dan 6 untuk jadi sifir 96. So sini sa kita salinkan. 54 tambah 3 dapat 57. 2 salinkan, so 67. 8 salinkan, 72 tambah 4 dapat 76. Okay, next 4 kita salinkan, 81 tambah dengan 5 dapat 86. Okay, di sini cikgu nak pesan untuk buat sifir ni, murid-murid mesti buat dengan betul. Sebab nanti kita nak gunakan sifir ni untuk bahagi. Kalau sifir sini salah, maka jawapan kita akan salah. So, murid-murid selepas buat sifir ni perlu ambil masa untuk pergi semak adakah sifir murid-murid ini betul. Baik, sekarang kita pergi bahagikan 27,984 dengan sifir 96 yang kita buat tadi. So, kita mula dengan nilai yang paling tinggi, iaitu 2. Okey, 2 nak bahagi 96. Cari di sebelah kanan sini sifir bahagi, kita baca dari sebelah kanan, jawapan ada di sebelah kiri ya. So di sini tak ada 2, maka kita letak sifar atas, sifar bawah. So kita pergi tolak, akan dapat baki 2. Turunkan digit yang kedua, 7. Masih tak ada 27 di dalam sifir 26. Jadi sekali lagi sifar atas, sifar bawah kita letakkan, pergi tolak, baki 27. Turunkan digit yang ketiga, iaitu 9. Maka kita dapat 279. Kita pergi cari nombor mana yang pasangan sifir mana yang sesuai untuk kita bahagikan 279 dengan 96. Tak ada nombor itu. Sebenarnya 279 terletak di antara 192 dengan 288. Jadi kita perlu gunakan pasangan 2 dengan 192. Jadi 2 tulis di atas,
192 tulis di bawah ya. Kita pergi tolak cari baki mereka ya, atau beza. So 9 tolak 2 dapatnya 7. 7 nak tolak 9 tak boleh. So kita kena pinjam 500, tinggal 1, 10 bagi 50. So 10 tolak 9 tambah balik 7, kita akan dapat 8. 1 tolak 1 tak ada, habis dah. Kita turunkan digit yang seterusnya iaitu 8. So 878, maka kita akan gunakan pasangan 9 ya. 9 dengan 864. So kita pergi tolak cari baki. 8 tolak 4 dapat 4. 7 tolak 6 dapat 1. 8 tolak 8 tak ada baki dah. So turunkan 4 digit yang terakhir kita. Jadi dapat 144. Jadi kali ini kita nak guna pasangan mana? Okey, 144 ada di antara kedua-dua nombor ini. Maka kita gunakan 1 dengan 96. So kita pergi tolak. Okey, 4 nak tolak 6 tak cukup, kena pinjam. So kita dapat 10 tolak 6 tambah balik 4 dapat 8. 3 nak tolak 9 tak boleh, kena pinjam lagi. So 10 tolak 9 tambah balik 3 akan dapat 4. So tak ada digit dah di sebelah. So ini ialah wang ringgit. Jadi wang ringgit kita letakkan titik perpuluhan, jadikan dia nombor perpuluhan. So kita letak sifar, turunkan sifar, maka kita akan dapat 480. Yes, kita boleh gunakan pasangan 5 dengan 480. So ini bahagi nombor perpuluhan. Titik perpuluhan kita kena ruluskan. Okey, letakkan titik perpuluhan di atas jawapan kita dahulu. So kita guna pasangan 5 di atas, 480 di bawah. So kita tolak, tak ada baki. Bolehkah kita berhenti di sini? Ini ialah ringgit, wang melibatkan ringgit Malaysia. Ya, ringgit kita kalau 1 ringgit ada 100 sen, maka kita perlu ada 2 tempat perpuluhan. Jadi kita kena tambah sendiri satu lagi sifar. Okey, turunkan sifar. Jadi sifar bahagi 96 dapat sifar. Okey, jawapannya akan dapatlah di sini iaitu 291 ringgit dan 50 sen. Jadi apakah maksud jawapan ini? Yang ini ialah bayaran ansuran pinjaman abang setiap bulan. Baik, sekarang kita pergi lihatlah bahagian kedua soalan ni. Adakah baki gaji abang setiap bulan melebihi RM1,500 setelah membayar ansuran pinjamannya itu? Tunjukkan pengiraannya. Jadi cikgu sudah salinkan jawapan bahagian A di sini iaitu bayaran ansuran setiap bulan RM291.50. Sekarang kita nak cari kata yang penting ialah baki gaji setiap bulan abang setiap bulan adakah melebihi RM1,500 setelah membayar ansuran itu. Kamu kena tunjukkan pengiraan dia. Okey, so kita pergi cari baki dahulu. Jadi baki gaji macam mana nak buat? Perkataan baki tu kata kunci ini. Apa operasi yang terlibat? Ya, kita nak tolak. Jadi kita nak tolak, kita ambil yang besar tolak nombor yang kecil lah. So kita nak cari baki gaji kan? So kita pergi cari maklumat yang ada gaji abang iaitu RM1,820.80. Yang ini ialah maklumat tentang gaji abang. So kita gunakan RM1,820.80 ni kita pergi tolaklah ansuran, bayaran ansuran abang iaitu RM291.50. So bila kita dapat cari baki itu dan kita pergi bandingkan adakah baki kita ini melebihi RM1,500. So untuk menyelesaikan masalah kita gunakan bentuk lazim RM1,820.80. Kita nak tolak RM291.50. So rumah sah ada di sini, kita pergi cari digit sah bagi nombor RM291.50 ni. So sah kita ialah digit 1 ini. Jadi 1 letak di bawah rumah sah. Digit lain kita ikut nilai tempat mereka ya. So RM291.50. Okey, kita pergi tolak. Mula daripada
nilai tempat yang paling rendah, iaitu per 100 di sini. Ya. So, sifar tolak sifar, dapat sifar. 8 tolak 5, dapatnya 3. Titik perpuluhan mesti diluruskan. So, kita letakkan titik perpuluhan kita. Sifar tolak 1 tak cukup, maka kita kena pinjam. Okey, tinggal 1, 10 bagi dia. 10 tolak 1 dapatnya 9. 1 tolak 9 tak boleh, tak cukup. So, kita kena pinjam. So, 10 tolak 9 dapatnya 1. Tambah balik 1, dapat 2. 7 tolak 2 dapatnya 5. 1 tolak sifar, jadi 1. So, wang ringgit kita, unit dia RM perlu dituliskan. So, lepas tolak bulanan ansuran, bulanan kita masih ada RM1,529.30. Jadi, adakah baki ini melebihi RM1,500? Ya, ada. Jadi, kamu kena jawab, ya, gaji abang melebihi RM1,500 setelah membayar ansuran pinjaman itu. Soalan C. Puan Wong membeli sebuah kereta seperti yang ditunjukkan secara kredit dengan bayaran ansuran selama 108 bulan. Dia telah membayar RM12,835.77 sebagai wang pendahuluan. Berapakah amount bulanan yang perlu dibayar oleh Puan Wong? So, kita pergi lihat apakah maklumat yang kita dapat daripada penyelesaian masalah ini. Ya. Ayat pertama, Puan Wong membeli sebuah kereta seperti yang ditunjukkan secara kredit dengan bayaran ansuran selama 108 bulan. So, yang ini penting. Ya, bayaran ansuran selama 108 bulan. Dan dia membayar RM12,835.77 sebagai pendahuluan. So, jumlah nilai ini dengan pendahuluan, dia sebagai pendahuluan ini penting. Berapakah amount bulanan yang perlu dibayar? Sekarang soalan minta kita cari amount bulanan. Maksud dia setiap bulan Puan Wong kena bayar berapa. Dan dalam raja ini kita ada maklumat jumlah harga bagi kereta itu. So, kereta itu bernilai RM121,531.77. Jadi, Puan Wong dia hanya ada wang pendahuluan RM12,835.77. Dan yang beza antara harga jualan dengan pendahuluannya, Puan Wong kena buat pinjaman lah daripada bank. Jadi, setiap bulan Puan Wong kena bayar balik kepada bank selama 108 bulan ni. Jadi, setiap bulan Puan Wong perlu bayar berapa ansuran dia. So, jadi selepas baca ayat tersebut dan kita sudah gariskan semua maklumatnya, apakah yang perlu kita lakukan dahulu? Ya, langkah 1 kita perlu pergi cari perbezaan atau baki wang yang tidak dapat dibayar oleh Puan Wong lagi. Jadi kita nak cari beza atau baki jumlah wang yang belum dibayar oleh Puan Wong. Operasi yang terlibat ialah apa ya? Ya, kita perlu pergi tolak. Kita akan gunakan jumlah harga jualan kereta itu RM127,531.77. Tolak wang yang dibayar, wang pendahuluan yang dibayar oleh Puan Wong iaitu RM12,835.77. So, yang ini perlu kita buat dahulu, maka kita kurungankan dia. So, ini kena buat langkah 1. So, kita dapat dah baki jumlah yang belum dibayar bila kita selesaikan ini. Selepas tu, kita nak cari amount bulanan yang perlu dibayar oleh Puan Wong. Maksud dia setiap bulan Puan Wong perlu bayar berapa ansurannya. Jadi, untuk ansuran, kita pergi cari maklumat ansuran. Puan Wong bayar selama 108 bulan. Jadi, kita nak cari satu bulan ni Puan Wong perlu bayar berapa? Operasi apa yang terlibat? Kita nak cari setiap bulan. Ya, kita perlu pergi gunakan bahagi. Okey, bahagi 108 bulan. Maka, kita akan dapatlah berapa ansuran bulanan yang dibayar oleh Puan Wong. So, ini ayat matematik dia. Mula-mula kita pergi cari berapa
berapa beza harga yang belum dibayar. Okey, langkah 2 kita pergi cari ansuran bulanan itu. So kita pergi selesaikan soalan tu. So kurungan kita perlu buat dahulu, maka kita pergi ambil RM127,531.77. Ini harga jualan. Pergi tolak 12,835.77. Yang ini wang pendahuluan yang dibayar. So 7 tolak 7 sifar. 7 tolak 7 sifar. 1 tolak 5 tak cukup, maka kita kena pinjam. Okey, dapat 10. 10 tolak 5 tambah balik 1 dapat 6. 2 nak tolak 3 tak cukup, kena pinjam. So 4. 10 tolak 3 tambah 2 akan dapatnya 9 ya. So next 4 tolak 8 tak cukup, kita pinjam dari rumah digit 7 ni tinggal 6. So 10 tolak 8 tambah balik 4 dapatnya 6. Okay, next 6 tolak 2 dapatnya 4. 2 tolak 1 dapat 1. 1 tolak sifar dapatnya 1. So apakah jawapan ni maksud dia? Ini maksud dia pinjaman yang dibuat oleh Puan Wong daripada bank lah, bank yang bagi kredit kepada Puan Wong, iaitu RM114,696. Jadi wang ini, jumlah kredit ini dibayar selama 108 bulan. Jadi setiap bulan berapa ansurannya, kita kena guna operasi bahagi ya. So 114,696 bahagi 108. Okey, ringgit Malaysia, unit dia saya tulis dahulu, cikgu tulis dahulu. So kita pergi bahagi ya. 1 bahagi 108 tak boleh. Okey, so kita lihat 2 digit 11. 11 bahagi 108 juga tak boleh, maka kita lihat 3 digit. 114 bahagi 108. Jadi 1 atas 108 tulis di bawah. Kita pergi tolak. 4 tolak 8 tak cukup, pinjam. So 10 tolak 8 tambah balik 4 dapatnya 6. Sifar tolak sifar tak ada. 1 tolak 1 tak ada baki. So next digit kita turunkan dapat 6. 66 nak bahagi 108 tak boleh, letak sifar tulis di atas, sifar bawah. Okey, kita tolak cari bakinya, dapat balik 66. Then turun 9. Okey, next 669 bahagi 108, kita guna 6. Okey, dapatnya berapa? 6 kali 8 dapat 48. 6 kali 1 dapatnya 6. So kita akan dapat 648. Kita nak tolak 9 tolak 8 bagi 1, 6 tolak 4 bagi 2, 6 tolak 6 tak ada bagi. So turunkan 6. Okey, so 216 bahagi 108, kita guna 2. 2 darab 108, kita akan dapat 216. So kita tolak, tiada baki tinggal. So jawapan kita iaitu setiap bulan Puan Wong dia kena bayar balik RM1,062. Seterusnya soalan D ya. Encik Mesut telah menabung RM250 setiap bulan selama 3 tahun. Dia ingin membeli sebuah motosikal seperti yang ditunjukkan secara tunai untuk anaknya. Adakah wang Encik Mesut mencukupi? Buktikan. So kita pergi cari maklumat yang perlu penting kepada kita. Encik Mesut telah menabung RM250 setiap bulan selama 3 tahun. So simpanan, okey, setiap bulan selama 3 tahun. Ini penting kepada kita. Dia ingin membeli sebuah motosikal seperti yang ditunjukkan secara tunai untuk anaknya. So kita lihat so tunai kalau motosikal dibayar secara tunai cash kita tak buat pinjaman, maka akan dijual RM9,800. So itu penting untuk kita. Dia tanya, adakah wang Encik Mesut mencukupi? So kalau kita nak cari
adakah wang Encik Mesut mencukupi? Maksud dia kita nak cari apa tu? Cari beza ya, beza harga simpanan Encik Mesut dengan harga jualan motosikal tu. Jadi langkah 1 kita perlu pergi cari apa dahulu? Yes, kita perlu cari simpanan simpanan Encik Mesut dahulu. So untuk cari simpanan Encik Mesut, apakah operasi yang terlibat? Okey. Dia kata RM250 satu bulan selama 3 tahun. Di sini unit dia bulan, tetapi di sini kata selama 3 tahun. Simpanan setiap bulan RM250 untuk 3 tahun. Jadi untuk cari yang itu, macam mana kita nak cari ya? Ya, kita tukarkan tahun ni kepada bulan dahulu. Tengok 3 tahun itu ada berapa bulan. Jadi tahun nak tukar kepada bulan. Macam mana kita nak buat? Okay. So kita akan ambilkan 3 ni nak darab dengan 12. So kita akan dapat berapa bulan selama 3 tahun tu. So akan dapat 36 bulan. So kita sudah tukar dah tahun kepada bulan. Lepas tu kita cari simpanan Encik Mesut ya. So untuk cari simpanan Encik Mesut, kita perlu ambil yang simpanan bulanan RM250 tu, kita pergi darab dengan 36 bulan. Okey. So lepas tu dapatlah simpanan. Dan kita bandingkan dengan harga. Tengok adakah cukup atau tidak cukup ya. So kita pergi selesaikan dahulu berapa simpanan Encik Mesut ya. Iaitu kita ambil RM250 ini pergi darab dengan 36 bulan, iaitu 3 tahun. So sifar darab 6 sifar. 5 darab 6 30. 2 darab 6 12 tambah 3 15. Okey, habis sifar 6 kita pergi ke sifar 3. So sifar darab 3 dapat 3. Ingat ini sifar darab. Okey, 3 ada di rumah puluh. Jadi jawapan mula dari rumah puluh. So dapat sifar. 5 kali 3 15. Okey, 2 darab 3 dapat 6 tambah 1 7. Kita jumlahkan kedua-dua barisan itu. Nilai sah tak ada nilai, letak sifar. So sifar tambah sifar, sifar tambah sifar dapat sifar. 5 tambah 5 dapat 10. Masuk 1 ya. 1 tambah 7 tambah 1 dapatnya 9. Ini wang ringgit, tuliskan unit kita. Jadi 9,000. So simpanan Encik Mesut ada 9,000. Sekarang kita bandingkan. Okey, harga 9,000 ni dengan tunai ya, yang harga untuk motosikal tu. Jadi sekarang kita perlu pergi jawab, adakah wang Encik Mesut mencukupi? So kita bandingkan. Cukup ke tak cukup? Ya, tidak cukup. Okey, tidak. Okey, mengapa tidak? Sebab wang simpanan Encik Mesut kurang daripada jualan harga jualan motosikal itu. So, kita pergi cari beza berapa yang Encik Mesut kurang. So, macam mana nak buat seterusnya? Ya, kita pergi cari beza kan. So, beza kita nak buat operasi apa? Ya, kita pergi tolak. Kita ambil yang jualan tunai 9,800, pergi tolak RM9,000. Jadi secara congak sahaja. Boleh ke? Berapa beza dia? Ya, RM800. So, tidak. Encik Mesut, tuliskan Encik Mesut kurang RM800 lagi. So, kita jawablah soalan itu. So, itu sahaja soalan A sampai D. Harap dengan bimbingan ni murid-murid boleh faham ya, dan boleh buat latihan murid-murid. Sekian sahaja. Terima kasih.